Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar yang saya kasihi, pelajar tingkatan 1 Darul Mumtaz. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan memberi sedikit penerangan berkaitan dengan nota yang kamu dah tulis minggu yang lalu. Saya pun dah bagi dalam grup WhatsApp. Kamu pun dah tulis dalam buku nota. So, pada hari ini saya akan memberikan penerangan tentang apa yang kamu tulis minggu lepas. Baik, kita tengok nota yang kamu dah lukis, yang kamu lukis pula, yang kamu dah tulis hari tu. Kalau dalam buku teks, kamu boleh buka muka surat 19. Okey, muka surat 19 dalam buku teks ada nota yang saya suruh kamu tulis minggu lepas. Okey, iaitu tajuk dia ialah berkaitan tentang peranan reka bentuk. Okey, peranan. Apakah yang dikatakan dengan peranan? Peranan ni maksudnya benda yang akan memberi manfaat. Benda yang akan memberi kebaikan kepada individu-individu tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Jadi dekat sini kita ada 3 sasaran kelompok yang mana dia akan mendapat manfaat ataupun dia akan memberi peranan yang baik kepada 3 individu ataupun 3 kelompok ini. Yang pertama ialah tengok sini individu, yang keduanya adalah masyarakat, yang ketiganya ialah pengeluar dan negara. Okey. Itu. So peranan individu apa dia? Kamu boleh baca dekat situ iaitu kebebasan memilih keperluan dan kehendak mengikut kemampuan. Atas individu tersebut, dia nak gunakan produk yang macam mana. Semua atas dia. Dia bebas memilih. Bukannya dia terpaksa ataupun dipaksa memilih. Okey? Dia bebas. Tak ada benda yang mengikat kepada dia. Yang kedua, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat dari sumber alam. Manfaatkan sumber alam untuk mereka cipta sesuatu yang lebih kreatif. Itu individu yang akan dapat peranan dia. Yang ketiganya ialah menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa pembaziran. Maksudnya kita gunakan sumber alam yang ada dekat atas muka bumi ni, kita gunakan secara berkeperluan saja ataupun secara terhad ataupun nak pakai saja. Bukannya kita gunakan semua sampai berlaku pembaziran. Itu satu benda yang tak baik lah. Okey. Yang seterusnya ialah memupuk sikap bersyukur. Okey, bersyukur. Yang seterusnya ialah menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Okey, kalau suatu produk itu, benda tu benda yang terkini, orang akan pilih lah. Tapi kalau benda tu benda yang lapuk ataupun benda yang sudah lama, bahkan dekat zaman sekarang, orang dah tak guna dah benda tu. So, mungkin benda itu benda yang tidak ada manfaat kepada individu tersebut. So, barang kita mungkin tak laku lah kalau kita bawa keluar barang tu kan. Itu habis untuk peranan individu. Kita masuk pula kepada peranan masyarakat dalam reka bentuk. Melindungi dan memelihara etika sosial. 1. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. Yang ketiga, melahirkan nilai-nilai estetika. Nanti kamu akan tengok perkataan estetika ni dalam bab yang seterusnya. Nanti saya akan cerita maksud dia. Okey. Melahirkan masyarakat lebih kreatif dalam penggunaan sumber. Yang seterusnya, membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Ini lebih kepada masyarakat. Peranan masyarakat dalam mereka bentuk. Okey. Dan yang seterusnya ialah pengeluar dan negara. Apa peranan mereka? Iaitu menghasilkan produk berjenama negara. Hasilkan produk. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, melindungi hak cipta rakyat. Okay, jaga hak cipta rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Maksudnya salurkan wang dan sebagainya. Okey, untuk meningkatkan jumlah pendapatan negara tu. Yang keempat, menjadi aset negara yang berharga. Okay, aset ni maksudnya harga ataupun harta negara lah. Harta negara yang paling berharga. Maksudnya itulah kita kata benda yang paling negara ada untuk hasilkan pendapatan. Yang seterusnya menjaga masalah dan keselamatan negara. Dan yang seterusnya ialah menjadi penanda aras sebagai negara maju. So, semua ini adalah peranan reka bentuk kepada 3 kelompok, iaitu individu, masyarakat, pengeluar dan
negara. Apa dia murid-murid sebut semua bersama dengan saya? Apa dia? Individu, masyarakat dan pengeluar dan negara. Okey, settle. Kita buka buku teks, muka surat dalam buku teks muka surat 20 iaitu etika reka bentuk. Etika ni maksudnya apa? Maksudnya benda-benda kebaikan ataupun nilai murni yang akan menjadi pegangan ataupun amalan seseorang pada reka bentuk supaya hasil ciptaannya itu tidak memudaratkan dirinya dan pengguna. Itulah yang dimaksudkan dengan etika. Nilai-nilai kebaikan, nilai murni yang menjadi pegangan ataupun amalan seseorang pereka bentuk. So, ada 5. Yang pertama ialah keaslian, yang keduanya jujur, yang ketiga selamat digunakan, yang keempat mesra alam dan yang kelima bermanfaat. Kita tengok satu persatu huraiannya. Bermanfaat. Okey, produk yang dihasilkan memberi manfaat kepada semua pihak. Memberikan faedah lah, senang kata. Okey, semakin banyak orang menggunakannya, maka produk tersebut semakin bermanfaat. Kalau orang beli barang kita tu banyak ataupun banyak pengguna yang menggunakan kita punya produk, menunjukkan apa? Menunjukkan produk kita itu ada manfaat dia. Orang suka guna kita punya barang. Ada faedahnya dekat situ. Mungkin menyenangkan, memudahkan dan sebagainya. Yang kedua, keaslian. Mereka bentuk produk dengan usaha sendiri, tak meniru karya orang lain kecuali mendapat keizinan pemilik. Maksudnya bila mana kita mereka sesuatu reka bentuk, tidak ada unsur-unsur meniru dekat situ. Kita tiru produk yang lain. Contohnya macam gambar jam ini. Ini gambar jam jenama apa ni? Nama apa ni? Jenama Rolex contoh. Ini yang fake. Dia buat dengan jualan yang harga murah. Yang ni harga yang ini yang betulnya, tapi harga yang betul selalunya mahal. Original kan? Tapi dia nak murah, dia beli yang fake. So ini melanggar etika lah. Okey, melanggar etika dalam reka bentuk. So keaslian itu penting, tidak meniru. Yang seterusnya, kejujuran. Memberi maklumat yang tepat kepada pengguna seperti bahan digunakan, harga dan kualiti. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang terselindung. Maksudnya, bila mana kita nak jual sesuatu barang itu, kita jual bagi tahu benda-benda yang betul. Jangan ada unsur tipu dekat situ. Kalau kata benda tu ada rosak sikit, cerita benda tu ada rosak sikit. Jangan kita kata tak ada rosak pun, semuanya barang ni semuanya okey, barang ni tidak ada masalah. Padahal barang tu ada masalah sikit. So tak jujur dekat situ. Kalau kita nak menjual barang, etika dia kita kena ada kejujuran. Barulah barang yang kita jual itu ada kebaikan dia kepada orang yang pakai nanti. Yang seterusnya, keselamatan produk. Barang yang kita hasilkan itu mestilah benda yang selamat digunakan. Dan tidak ada kesan sampingan kepada pengguna. Maksudnya bila mana kita gunakan tu selamat. Okey, selamat. Tak ada masalah apa-apa. Yang seterusnya ialah mesra alam sekitar. Maksudnya apa? Menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Gunakan alatan atau bahan yang boleh dikitar semula. Okey, itu adalah etika dalam reka bentuk. Boleh faham? Jelas? Kalau ada masalah boleh tanya. Okey, kita masuk pula yang seterusnya iaitu kerjaya dalam bidang reka bentuk. Dalam buku teks muka surat 21. So, dalam skop kerja reka bentuk ini dia melibatkan pelbagai bidang. Bermula daripada lakaran idea produk, penyediaan perancangan, pembuatan dan kawalan. Dalam buku teks ada, boleh buka dalam buku teks. Pengkomputeran hinggalah pengangkutan dan penjadualan. Semuanya saling berkait dengan kerjaya reka bentuk dan teknologi. Jadual ini menunjukkan sebahagian daripada kerjaya yang melibatkan reka bentuk sesuatu projek. Ini adalah kerjaya-kerjaya dalam reka bentuk. Dan ini pula dalam kerjaya tu dia ada tugas dia masing-masing. Okey, senang kata macam inilah. Okey, guru dengan pelajar. Okey, kerjaya guru. Guru apa tugas dia? Mengajar anak murid dia. Kalau pelajar, itu kerjaya pelajar. Pelajar apa tugas dia? Iaitu belajar. Senang kata macam tu lah. Okey, dalam reka bentuk pun ada juga macam tu. Dia ada tugas-tugas dia yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya arkitek. Apa tugas dia? Merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Yang kedua, reka bentuk automotif itu kerjaya dalam reka bentuk. Tugas dia apa dia? Mereka bentuk rangka kenderaan. Tak bolehlah dia nak buat semua. Tak boleh. Walaupun dia dalam reka bentuk, tetapi dia tak boleh nak buat semua.
dia dah ada tugasan dia yang tersendiri. Dia tak payah nak susah-susah nak pergi sibuk kerja orang lain. Okey. Kalau macam jurutera, apa yang dia boleh buat? Mesin, jentera, kan elektrik, fashion lah. Kalau makanan, dia jadi persembahan kek, roti dan buah-buahan dan sebagainya. Okey. Yang ni nanti kamu saja dalam buku, saya akan post dalam grup nanti. Okey, yang tu saja untuk hari ni. So, tugasan kamu pada hari ni, ini gambar ini, jadual ni saya akan send dalam grup WhatsApp. Kamu tulis dalam buku nota. Buku panjang, buku nota RBT. Okey? Dah siap? Nanti kamu snap, hantar dekat saya secara personal. Okey? Jadi yang tu sahaja untuk hari ini. Pembelajaran dan tugasan pada hari ini. InsyaAllah ada masa kita akan sambung untuk subtopik yang seterusnya iaitu invensi dan inovasi dalam reka bentuk. InsyaAllah. Okay. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.